الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا بحكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. InsyaAllah kita sambung dalam pengajian kita dan muzakarah kita, yaitu pengajian kita Tazkirah yang ditulis oleh Syekh Abdul Ayub Iskak, Syekh Abdul Qadir bin Waqaf Iskak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan manfaat, berikan kefahaman kepada kita. Semoga dengan apa pengajian kita yang kita baca pada pagi ini, sama-sama kita mendapat pahala dan sama-sama kita amalkan dan kita sampaikan insya-Allah. Ya, tengok mengenai kata Mus'ab rahimahullah ta'ala mengenai pembicaraan, perbahasan mengenai umur yang pertama. Ini kita tazkirah. Mau bagi kita ia nak cerita, ia nak bincang mengenai kelakuan umur kita yang perlu kita lalui. Jadi kita dah cerita mengenai step by step, langkah yang pertama, langkah yang kedua, langkah yang ketiga. Sekarang ni Mus'ab rahimahullah ta'ala dia dah masuk dan cerita mengenai umur yang perlu dilalui oleh tiap-tiap manusia, bukan hanya manusia sahaja, yang mana kita ni dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disulbi, di'azrabi, dirasuli Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Kita tengok apa yang Mus'ab rahimahullah ta'ala nak ceritakan kepada kita. Tengok perbahasan, pembicaraan umur yang pertama tiap-tiap manusia dan hidup saya sendiri, daripada aku, raja, menteri, apa, semua lalui benda ni. Sampailah orang yang kafir, orang yang munafik, orang yang fasik, orang yang tak taat, orang yang taat, semua lalui umur ni. Orang yang tua, orang yang muda, semua lalui umur ni. Adalah kita yang dikatakan, kita ni lah yang dikatakan di dalam umur yang pertama, iaitu ialah daripada semenjak menjadikan Allah Ta'ala akan Tuk Adam AS. Kita ni bangsa kampung. Bangsa kampung ni dia ada pengikut lah. Nabi Adam tu dia pengikut untuk nenek moyang kita. Setengah orang pergi cek ni mereka ada ni orang yang buat. Taklah ni pengikut ni mereka atas tak lagi. Bagi kita lah kan dalam keadaan kita zaman ni tak ada dah masa-masa ni paling buat kebuat kan lagi. Zaman kita dulu, zaman dulu pergi cek dia pon ni dah dia pon semua ada ni tok yang tok nek pon semua macam-macam nama tu keindahan bahasa orang dahulu. Dia kata tu Adam alaihi wasallam. Kita ni semenjak menjadi Allah Ta'ala, semenjak Allah Ta'ala menjadikan Adam AS, bila Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam AS, maka dan menaruhkan benih-benih anak-anak cucunya. Bila Tuhan buat Nabi Adam, Tuhan letakkan dalam Adam Nabi Adam AS akan benih-benih cucu Nabi Adam AS. Semua berhimpun masuk dalam sulubi Nabi Adam alaihi wassalam.
pada sulbi dari yang berkat itu, iaitu ialah kita manusia. Dia kata, dan menaruhlah benih-benih anak-anak cucunya pada sulbi dia yang berkat itu, ialah kita manusia. Inilah maka setengah ahli bertuah dan setengah ahli celaka. Ada cucu-cucu Nabi Adam alaihissalam yang letak dalam sulbi Nabi Adam, ada yang celaka, ada yang bahagia. Ada yang sah, orang yang soleh, ada yang kufur, ada orang taat, ada yang tak taat. Semua jenis manusia yang ada dalam sulbi Nabi Adam alaihissalam. Dan pada satu masa berlaku satu perkara yang tempat bernama Wadi Nu'man dekat pada Arafah. Yang orang pergi Mekah, siapa-siapa haji ya, kelik haji, dibawa haji dia umrah dan sebagainya. Bila tinggal pergi pada Arafah, didapatkan Wadi Nu'man. Di situlah tempat yang mana Allah Ta'ala keluarkan anak-anak benih Nabi Adam keluar untuk menyaksikan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala keluarkan untuk apa di pada Arafah itu dinamakan Wadi Nu'man. Yang kita ada sebut. Yang bernama Wadi Nu'man dekat pada Arafah, tempat orang hadir kerja mengerjakan haji. Orang yang mengerjakan haji di pada Arafah, iaitu wukuf di pada Arafah, iaitu wajib rukun haji, yang mana situlah tempat yang mana Allah Ta'ala hamparkan benih-benih Nabi Adam alaihi wassalam. Iaitu Tuhan mengeluarkan benih kesemuanya itu daripada belakang Adam alaihi salam, supaya mengikatkan janji di atas mereka itu dengan bertuhankan mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang satunya. Mari kita sebelum Allah Taala ni masukkan benih tersebut ke dalam Nabi Adam alaihi wassalam, dia ambil benih tersebut, dia letakkan, hamparkan di Wadi Nu'man dekat pada Arafah. Dia letak kat situ, dan semua mereka itu bersaksikan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang satu. Ada dalil yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Taala firman, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Al-ayat hingga akhir ayat. Apa Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ketika Allah Ta'ala Tuhan ketika mengambillah oleh Tuhan engkau, hai Muhammad, daripada anak-anak Adam, daripada belakang mereka itu, mengambil akan anak-anak cucu mereka itu, dan bersaksikan dia akan mereka di atas diri mereka itu, adakah bukan aku Tuhan kamu? Kamu berkata mereka itulah, iaitulah menyaksikan hingga akhirat ayat. Kita dulu wa imma orang yang kufur, wa imma orang yang Islam, orang fasik dan sebagainya, telah menyaksikan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Dulu kita pernahlah orang panggil menyaksikan, orang menyaksi ikrar yang bahawasanya Allah Taala adalah Allah dan Tuhan kita. Ketika mana Allah Taala kita menyaksikan pada ketika Allah Ta'ala keluarkan benih tersebut, ambil benih tersebut keluar, letak di pada Arafah, dinamakan Wadi Nu'man. Allah Tuhan berkata, bukankah aku ini itu Tuhan kamu? Maka benih-benih tersebut mengucap, bala syahidina alastu bi rabbikum, bala syahidina. Dia kata, alastu bi rabbikum, adakah aku ini Tuhan kamu? Qalu, berkata oleh mereka itu, yakni benih-benih tersebut, kita Allah. Cina, India, semua jenis-jenis orang dia kufur ke Islam, semua berkata menyaksikan bahawasanya qalu bala syahidina, kamu dia adalah Allah, syahidina, kami menyaksikan bahawasanya kamu adalah Allah, Tuhan kami.
Tapi bila masuk, bila lepas daripada kita menyaksi perkara tersebut, tengok Tuhan kata apa? Selepas dan adalah segala akhir ini, dan adalah segala benih-benih anak cucu anak itu ada belakang pada ketika itu, serta mendengar dan boleh bercakap dan lain-lainnya. Tetapi rupanya benih tersebut seperti dia kata, rupanya kecil seperti semut yang kecil. Kita dulu menyaksikan bahawasanya Allah Ta'ala itu adalah Tuhan kita. Pada ketika itu kita ni kecil je, benih kita ni kecil je, dan kita boleh mendengar dan kita boleh bercakap. Yang sebagaimana disebutkan dalam Quran, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kita semua kata qalu bala syahidna. Tapi bila cah timbul di atas dunia, kami ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kamu menyalahi akan penyaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok lagi tak dia sebut, dia kata semua rupa yang kecil-kecil je, halu-halu je rupa. Kecil-kecil je, dia boleh mendengar dan boleh bercakap. Itu semua adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang lintas hati ke, masuk akal kan, benda yang kecil boleh cakap. Boleh Allah Ta'ala nak jadikan benda-benda yang kecil tadi nak bercakap dan mendengar dan bercakap, menyaksikan akan kesyaf dan menyaksikan akan ketuhanan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia kata dan bercakap dan lainnya, tetapi rupa-rupanya kecil seperti semut yang kecil. Rupa halus je, tak besar. Dan kemudian daripada itu Allah Ta'ala permasukkan pula ke dalam badan Tuhan Adam. Bila lepas menyaksi semua, Tuhan pun Tuhan masukkan ke dalam sulbi Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Masuk ke dalam sulbi Nabi Adam alaihi salam. Dan keluar daripadanya kepada anak-anak, demikianlah bertali-tali hingga selesai umur itu masing-masing. Ikutlah Allah Ta'ala, orang ni nak keluar ke akhir bulan, masing-masing keluar. Orang ni dulu. Takkan menyalahi orang ni keluar belakang dia. Allah Ta'ala aturlah orang ni dulu. Sampailah kita hari ni, sampailah yaumul qiyamah. Keluar anak-anak cucu Nabi Adam alaihi salatu wasallam. Daripada yang kulit putih, yang kulit hitam, yang kulit cawan matang, macam-macam jenis. Yang panggil kerah kepala, yang tak kerah kepala, semua jenis masing-masing keluar umur tersebut. Keluar Allah nak mengeluarkan mereka masing-masing. Maka benda-benda itu yang dinamakan dia alam zarri, maka adalah dia di dalam hal bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kira orang yang kufur, orang yang ingkar, orang yang fasik, semua dulu mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka beriman itu pada al-zarri, al-zamasun, sebelum Allah Taala nak masukkan ke dalam sulbi Nabi Adam. Allah Taala tanya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kita telah menyaksikan, wa imma orang yang kufur, wa imma orang Islam, semua telah menyaksikan akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata yang lazim, maka adalah ia adalah hal bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lazim daripadanya mengaku tak menurut akan Tuhan sepenuh-penuhnya pada apa-apa suruhannya. Dulu ni kita pernah menyaksikan bahawa bahasanya kita akan beriman kepada Allah Ta'ala dan kita akan menurut atas segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ikut habis apa hak Tuhan suruh, semua nak ikut. Takkan melawan, membantahi akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila timbul di atas muka dunia ni, buat pengemak, buat kepala tak mengikut tu Tuhan, buat kerosakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita ni orang panggil menyalahi akan janji Allah Subhanahu wa taala. Dulu Tuhan suruh beriman, suruh beramal soleh, tapi macam timbul di atas muka bumi ni, lawan Allah Subhanahu wa taala, buat
buatkah balong. Dia kata apa? Tidak. Dan yang lazim daripada itu mengaku tidak menurut akan Tuhan sepenuh-penuhnya pada apa-apa surah Allah dan tegahan Allah. Apa Tuhan semua buat. Apa Tuhan larang semua kita nak tinggal. Tapi bila coh timbul di atas muka bumi ini, buatkah Allah tak mengikut Allah Ta'ala. Inilah dikatakan janji yang di antara al-zari itu dengan Tuhan kita. Ketika itu kita berjanji nak ikut Allah Ta'ala ni, iaitu yang berlaku pada alam zarri. Maka tatkala lama masa bertali-tali dan bersalin daripada satu rahim ibu kepada yang lainnya dan pada satu sulbi kepada bapa yang lain sehingga selesai umur itu dan masuk pada umur yang ke-20 sampailah kita ni lahir di atas muka bumi sampai waktu tiba masa dan sebagainya kita keluar daripada alam yang kedua. Pun begitu dia kata berapa rasul yang pun begitu berapa rasul yang sangat daripada hikmah itu ialah peringatkan janji yang tersebut. Kita tu telah berjanji dah dengan Allah Ta'ala. Tu pada alam zarri tu, Allah dalam subi Nabi Adam tu, Allah Ta'ala hamparkan kita daripada ada Arafah tu. Kita berjanji nak ikut Allah Ta'ala, nak ikut Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sampai di atas muka bumi ni, Tuhan nak mengingat pula kat kita. Ingat apa? Tuhan nanti pula Rasul alaihi wassalatu wassalam, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya menyampaikan hikmah dan peringatan kepada kita. Nabi bukan buat mari cekok. Tidak. Nabi ni tak pernah bawa mari cekok, buat cakur. Siapa tak masuk Islam, aku tak cakur kepala dak. Siapa tak ikut Islam, aku menambah dengan mari cekok. Tak bawa pisau dak. Nabi dia kata apa? Disebut dalam kitab Alan Nabi ja'a bi tauhidi wa qad aradinu 'ani tauhidi fa arsyadal khalqa li dini haqqi bi sayfihi wa hadihi li haqqi. Alan Nabi ja'a bi tauhidi, datanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan risalah tauhid. Dulu kita telah berjanji dengan Allah Taala dan ikut akan Allah Taala. Baik dah tahu kau ini lupa dengan Tuhan. Tak mau kenal Tuhan, tak mau ikut Allah Taala. Tuhan lantik pula Rasul mai sampai ke kita. Nabi bawa risalah tauhid. Waqad aradinu an tauhid. Semuanya agama tu sunyi daripada tauhid. Daripada zaman dulu sunyi, katanya Nabi membawa risalah tauhid. Nak apa? Nak memperingatkan janjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah janji, sekarang ni kena ikrar akan janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi dah lupa kita. Apatah lagi hari ini tak berjanji dalam ilmu tauhid. Sebab tu dia kata datangnya Nabi ini membawakan risalah hikmah dan peringatan janjian yang tersebut, iaitu kita telah berjanji dengan Allah Taala ingin ikut akan perintah Allah dan nak suruhan Allah, tapi kita lupa akan janjian kita. Maka Allah Ta'ala nantikan Rasul untuk sampaikan risalah dan memperingatkan bagi kita supaya kita jangan lupa akan janjian yang kita dengan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ingat semula janji-janji kita. Itu hikmah Tuhan bagi hati Rasul. Kalaulah tak ada Nabi lah Allah Akbar, kita lupa janji. Berat pada kita. Dan Rasul kan Allah. Maka tuhuyu hayang pergi ke sana, pergi ke sini macam dalam, pergi sana, tekuk sini, pakailah tak ada tempat yang pegang yang teguh. Allahu Akbar. Itu kelebihan kita ni ada Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebab banyak yang kita ingat akan Nabi. Manusia yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperingatikan janji kita, kamu nak mengikut akan Allah Taala. Itu disebutkan oleh Musannaf rahimahullah taala. Tambihun, ini satu peringatan. Hada tambih, ini satu peringatan. Adalah budak-budak yang mati sebelum balik. Budak-budak kecil lah yang mati sebelum balik masuk syurga ke semua. Budak-budak yang mati sebelum balik masuk ke syurga ke semua. Sama ada anak bagi orang Islam atau anak bagi orang kafir. Budak-budak tu, wa imam budak tu orang Islam, wa imam budak tu orang yang kafir. Anak Cina kan, anak Afghan kan, anak Akiat kan, apa Afghan kan. Anak dia tu mati sebelum balik. Budak-budak mati sebelum balik.
Belum balik dia mati. Dah Cina ke, boleh Islam, perempuan kafir ke, orang Islam ke, mati ke. Kata Musonif rahimahullah. Dia kata, kesemuanya masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan yang Allah Taala bagikan budak. Kita tak lah, kita ni tua bakar lah, mencangguk apa semua lah. Dia kata kerana padan dengan Islam benih budak-budak tersebut pada masa alam zarri itu. Tetapi pada hukum dunia, dia kata sebab apa? Iktibar budak orang yang kufur, yang Islam, budak yang kufur dan budak yang Islam dan budak yang apa? Orang yang kafir dia belum masuk Islam, yang kembali tadi masuk Islam sebab apa? Masuk syurga kerana apa? Kerana dia telah berjanji dengan Allah Ta'ala bahawa dia tu Allah Ta'ala, dia apa? Yang Allah Ta'ala yang alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Tuhan tanya, adakah aku Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Dia telah berjanji dah bahawasanya Allah Ta'ala itu adalah Tuhan kita. Jadi dengan janji itulah iktibar dia tu menjadi Islam. Maka dia tu dah ada hukum dunia, tanam apa semua, dia mati dah, tanam apa semua ikut dunia. Kalau orang kafir, dia tanam macam orang kafir. Tapi mati dia sebelum balik masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Enggak kata Musonif rahimahullah kata. Tetapi hukum dunia, jika budak itu kafir, maka haram bagi kita dibicarakan dengan yang matinya itu. Haram bagi kita doa ambil budak tu. Dia orang kafir, mati. Buku. Dia kata, dia ni mati, dia kena cara Islam. Haram bagi kita. Dia ada uruskan dengan cara orang kafir. Tapi dia tak masuk syurga Allah Ta'ala. Disebutkan oleh Musonif rahimahullah ta'ala. Dia kata, dengan bicaraan budak-budak Islam, kemudian apabila balik budak-budak yang kafir itu, maka wajib bagi dia mengucap 2 kalimah syahadah. Yang wajib bagi dia bila dia umur, dia balik, wajib bagi dia mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau dia tak mengucap 2 kalimah syahadah, dia kekal dengan keadaan kufur. Dia kata barulah jadi orang Islam. Kerana kotor dan cemar jalan laluan kesalahan budak-budak Islam kita budak Islam yang maka asli ni tak perlu mengucap 2 kalimah syahadah. Itu pun ada khilaf ulama, wajib juga mengucap. Tapi orang kafir wajib bila balik wajib mengucap 2 kalimah syahadah untuk orang panggil menyucikan kotoran yang cemar tersebut. Tapi dia mati sebelum dia balik, automatik dia masuk. Dia tiba pada Islam, tapi diharamkan bagi kita untuk berbicarakan, menguruskan cara orang Islam. Biar dia mati dalam keadaan hidup, tapi dia akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia lah peringatan Musonif rahimahullah taala. Ini peringatan umur yang pertama, yang mana Allah Ta'ala supaya mengingati kita ni bahawasanya kita ni menyaksikan akan Allah Subhanahu wa taala. Orang panggil bagi kita ni sebab tu kata ulama, dia kata ahabbu lil matalil insan, salah satu perkara yang sangat penting bagi manusia ni 3 perkara. Yang pertama, ayya'rifa khaliqahu. Hidup di atas dunia ni berkenaan itu kepada Tuhan. Dulu kita ni pernah menyaksikan keesaan Allah Ta'ala. Sebelum alam kita alam zarri lagi, di alam sulbi Nabi Adam AS, dihamparkan oleh Allah Ta'ala duduk di padang Arafah. Kita menyaksikan akan ketuhanan Allah Ta'ala. Dan kita kenal Tuhan. Naik atas muka bumi ni, kita lupa akan Allah Ta'ala. Tak kenal itu, kenal Tuhan. Jadi Allah Ta'ala nanti keluar Rasul baik kepada kita, bawa ajak kepada kita cara bagi kenal Tuhan. Jadi di atas muka bumi ni, bagilah kenal Tuhan. Jadi kadang-kadang orang tanya kita, apa dari segi akidah kita, apa pegangan akidah kita, tak tahu. Umur tak mati dah sampai tua pun tak tahu pegangan akidah kita. Beritahu akidah kita dalam kitab mazhab kita Al-Imam Muhammad Asy'ari dan Abu Mas'ud Tuririyah. Dikenal itu supaya kita dikenal ma'rifah akan kenal akan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan bagi nanti Rasul supaya ini kita ni untuk kita mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Ayya'rifa khaliqahu. Itu atas muka bumi ini baik kenal itu kenal Tuhan. Yang kedua, ayya'rifa ma yadurruhu wa ma yanfa'uhu. Yang kedua, benda yang mudafaat dan benda mudarat. Tuhan, Nabi Allah Ta'ala ni lantikkan Rasul supaya mengajarkan kita ni benda yang haram,
benda ni benda yang halal, benda yang manfaat, dan benda ni mudah-mudah kemudaratan kepada kita. Tu pun dalam duk main hantar mai Rasul pun orangkah pada lawan juga Rasul buat benda yang Tuhan larang. Ni ayat lepas Nabi latih Rasul ayat rifa ahwal al-ba'dal maut. Nabi pula mengingat pula nanti kita ni semua yang hidup di atas muka bumi ni semua akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke alam satu lagi, alam kubur. Ahwal al-ba'dal maut, kelakuan kita selepas mati. Dalam keadaan tu pun orang masih lupa dan leka lagi, buat gadi, buat khayal, tak ingat Tuhan, tak ingat apa. Allahu Akbar. Sebagai teguran bagi saya sendiri, sama-sama kita malam pagi ini kita memperingati bagi kita bahawa kita akan melalui satu alam, iaitu alam kematian. Sebab tu saya 2-3 bulan ni betul-betul orang mati. Mati itu pula umur semua 45 ke atas. 45, 50 ke bawah. Budak-budak semua mati. Ini maksudnya ni yang ke-6. Sempat mandi jenazah 3 orang mandi. 2 orang mandi. Bila kita mandi jenazah ni, Allahu Akbar, kita tahu keadaan tu. Allah, kita ni macam mana keadaan, umur muda lagi, semua high-tech. Dan kita apa? Masing-masing akan melalui alam kematian, alam kematian. Duk sembang elok-elok dia pagi tu, pagi subuh esok mati. Akan melalui alam kematian. Nabi dah main duk main habaq kepada kita akan melalui alam kematian. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu disebut? Man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama rakiba al-bahra bila safina. Saya sebutkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia kata man dakhala al-qabra, siapa-siapa yang masuk akan kubur, masuk ia ke alam kubur bila zadin, dengan ketiadaan membawa bekalan, tak ada bekal apa. Kira kerja hidup makan. Tuan-tuan cuba pun pergi tengok. Jaga kadang-kadang semayang budak, ngaji budak. Kadang kita sendiri pun kadang-kadang lepas semayang waktu. Kadang-kadang semayang zuhur, lajak-lajak pergi semayang asar. Kadang-kadang tak semayang zuhur, bila lajak pergi semayang masuk asar. Allahu Akbar. Man dakhala al-qabri bila zadin, siapa yang buat masuk dalam alam kubur bila zadin dengan ketiadaan amal bekalan. Faka'annama rakiba, sepertilah dia ni rakibal bahra, seperti dia yang orang panggil menunggang. Rakibah menunggang, ini masuk dalam laut bila safina, menunggang masuk ke dalam laut bila safina dengan ketiadaan sampah. Kayu pilok ni lok Cina Selatan harap modal dengan tangan, takkan sampai ke tempat destinasi lah, yakni tenggelam. Macam itulah orang bila masuk ke dalam kubur tak ada bila bekalan amalan, sepertilah orang yang menyeberangi laut dengan ketiadaan sampai. Sebab tu Sayyidina Mu'az radhiyallahu anhu satu hari dia menangis dia sampai Nabi ni ngajak mengenai alam kubur. Sayyidina Mu'az tak menangis, tak teriak Allah panggil, tak balik mata. Tapi bila sampai ke kubur, tengok kubur ni, Sayyidina Mu'az tengok kubur, dia menangis. Orang sahabat tanya kepada Mu'az, ya Mu'az, Nabi ni duk ngajak perempuan-perempuan pimai-pimai bab kubur, hang tak menangis. Tapi bila tengok kubur, hang menangis. Sebab apa? Kata Sayyidina Mu'az, sesungguhnya bahawasanya bila aku ni, dia kata, kubur inilah satu penentuan bahawasanya adakah aku ahli bahagia dan aku celaka. Dia kata, kalaulah kubur ini yang menjadi bahagia bagi aku, raudhatan min riyadil jannah, satu taman daripada taman syurga, nescaya aku berselamat di akhir alam akhirat. Kalaulah kubur ini menjadi hufratan min hufratin niran, satu lubang daripada lubang api neraka, maka celakalah aku di akhirat kelak nanti. Itu Sayyidina Mu'az radhiyallahu anhu. Jadi kita mengingatikan kembali akan peringatan bagi tersebut ni, umur kita yang pertama kita pernah lalui. Sekarang insya-Allah nanti kita akan lalui umur yang kedua, iaitu kita dilahirkan di atas muka bumi, dan kita akan lalui umur yang ketiga dan yang keempat dan yang kelima.
Umur yang kedua kita akan dibangkitkan di atas muka bumi. Umur yang ketiga kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dah lalu 3 4 lagi. 4 lagi. Hari ni kok saya akan kata lah. Umur yang kita yang kedua kita dah lalu. Umur yang ketiga. Semua akan lalu umur yang ketiga. Insya-Allah. Saya rasa sepada itu semoga Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat bagi saya sendiri sama-sama kita ni. Unzur ila nafsika, tirik kepada diri kita. Maksudnya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama kita beramal soleh, buat benda-benda manfaat, beri manfaat pada diri kita sendiri dan pada orang Islam, insya-Allah. Saya rasa sekadar tu, kalau ada salah kasar bahasa dan silap sebagainya, minta tuan-tuan dan puan-puan tegaklah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi ighfir lana wa li walidina wa li mashayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا قولا وفعلا ظاهرا وباطنا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.